nasihat jualan, berunding dan juga untuk masyarakat di tempat kami tinggal dan bekerja. Sejak tahun 1872, Zurich menumpu kepada memahami, menguruskan dan mengurangkan risiko buat para pelanggan kami di serata dunia. Dengan benar-benar memahami para pelanggan kami tahu apa yang penting dan paling berharga pada anda. Kami tahu yang anda mahukan perlindungan yang terbaik untuk mereka yang tersayang. Oleh itu, kami berusaha menghasilkan penyelesaian insurans dan takaful yang menyeluruh anda bagi memastikan masa hadapan yang terjamin. Kami memahami kehendak anda yang mahukan manfaat perlindungan penuh merangkumi simpanan demi jaminan persaraan. Ada yang mahukan perlindungan kembara sebelum, semasa dan selepas setiap perjalanan demi ketenangan fikiran. Kami mengerti bahawa pemilik perniagaan mahukan jaminan dan sokongan bagi memastikan operasi harian yang lancar. Mengetahui bahawa bantuan akan tiba hanya dengan satu panggilan, sama ada siang atau malam. Zurich Malaysia saling berhubung dan menyokong para pelanggan dengan lebih 40 cawangan di seluruh negara. Bersama rakan kongsi berpengalaman, kami berdedikasi untuk membantu anda melindungi aset, kerjaya, masa depan serta impian anda. Kami di Zurich Malaysia komited dalam menjalankan tanggungjawab sosial dan alam sekitar. Melalui program tanggungjawab sosial, kami berpeluang menabur sumbangan yang memanfaatkan masyarakat sekeliling. Berbekalkan pengalaman dan kemahiran selama hampir 150 tahun, kami akan berusaha untuk menawarkan penyelesaian yang baru dan inovatif untuk membantu anda melindungi mereka yang benar-benar anda sayangi. Zurich untuk mereka yang benar-benar prihatin. Berjuang di arena, menentasi cabaran, melindungi segala masa depan cerah, menyusuri jalanan ke seluruh dunia untuk melengkapi segala kekurangan. Kita bersatu mengatur, bersama bantu membantu, nadi jiwa menyalakan harapan. Zurich bersamanya, tugas kita ikhlas untuk berjasa, bersama memberi ketenangan jiwa. Zurich bersamanya, bangkit kita maju untuk berjaya, hidup penuh arti, legasi bergenerasi. Bersamanya, 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 bersamanya. Berjuang di arena, menentasi cabaran, melindungi segala masa depan cerah, menyusuri jalanan ke seluruh dunia untuk melengkapi segala kekurangan. Kita bersatu mengatur, bersama bantu membantu, nadi jiwa menyalakan harapan. Zurich bersamanya, tugas kita ikhlas untuk berjasa, bersama memberi ketenangan jiwa. Zurich bersamanya, bangkit kita maju untuk berjaya, hidup penuh arti, legasi bergenerasi. Zurich takkan pun, Zurich takkan pun, Zurich takkan pun, maju kita kekal juara. Zurich bersamanya, tugas kita ikhlas untuk berjasa, bersama memberi ketenangan jiwa. Zurich bersamanya, bangkit kita maju untuk berjaya, hidup penuh arti, legasi bergenerasi. Bersamanya, bersamanya, bersamanya.
Biasa buka Facebook kan? Biasa buka Facebook. Jadi apa? Yep. Alhamdulillah, saya ditawarkan peluang untuk menunaikan ibadah haji tahun ni. Tetapi dalam kegembiraan ada juga kerisauan. Selalu terdengar cerita tentang kecederaan yang berlaku kepada jemaah haji. Nasib baik saya diperkenalkan kepada Zurich Takaful Family Hero. Sekiranya berlaku sesuatu yang tidak diingini, insan tersayang akan dijaga dengan bayaran pelindungan setinggi 400% daripada jumlah pelindungan asas dan manfaat hak istimewa penjagaan keluarga. Menarik kan? Ketahui lebih lanjut di www.zurich.com.my. Kasih sayang mampu mengubah dunia. Di Zurich, Malaysia, kasih sayang adalah tunjang utama dalam setiap apa yang kami lakukan untuk pelanggan. Kaki tangan, rakan kongsi, penasihat jualan, berunding dan juga untuk masyarakat di tempat kami tinggal dan bekerja. Sejak tahun 1872, Zurich menumpu kepada memahami, menguruskan dan Assalamualaikum. mengurangkan risiko buat para pelanggan kami di seluruh dunia. Dengan benar-benar memahami para pelanggan kami, kami tahu apa yang penting dan paling berharga pada anda. Kami tahu yang anda mahukan pelindungan yang terbaik untuk mereka yang tersayang. Oleh itu, kami berusaha menghasilkan penyelesaian insurans dan takaful yang menyeluruh untuk perubahan keperluan anda bagi memastikan masa hadapan yang terjamin. Kami memahami kehendak anda yang mahukan manfaat perlindungan penuh merangkumi simpanan demi jaminan persaraan. Ada yang mahukan perlindungan kembara sebelum, semasa dan selepas setiap perjalanan demi ketenangan fikiran. Kami mengerti bahawa pemilik perniagaan mahukan jaminan dan sokongan bagi memastikan operasi harian yang lancar. Mengetahui bahawa bantuan akan tiba hanya dengan satu panggilan, sama ada siang atau malam. Zurich Malaysia saling berhubung dan menyokong para pelanggan dengan lebih 40 cawangan di seluruh negara. Bersama rakan kongsi berpengalaman, kami berdedikasi untuk membantu anda melindungi aset, kerjaya, masa depan serta impian anda. Kami di Zurich Malaysia komited dalam menjalankan tanggungjawab sosial dan alam sekitar. Melalui program tanggungjawab sosial, kami berpeluang menabur sumbangan yang memanfaatkan masyarakat sekitar. Berbekalkan pengalaman dan kemahiran selama Assalamualaikum hampir semua. 150 Terima kasih. tahun, kami akan berusaha untuk menawarkan penyelesaian yang baru dan Raja inovatif Ibrahim, untuk membantu Kak anda Eme, melindungi mereka champion yang kita, benar-benar Mr. Azman anda Sharifdin. Terima kasih Sudi. Kita budak-budak baru nak up ni. Awak dah champion, malu kawan. prihatin. Jadi thank you. Umi Fazira, thank you. Mas, thank you. Cik Din, Cik Din Kelate, terima kasih. Muhammad Syukri, Medan, thank you. Cik Amir, thank you. Azwandi Aradi, klien yang paling saya sayang, thank you watching. Cik Kamel, malam ni ada makan-makan. Cik Kamel pantang makan aja. Asliza, thank you. Kopiah. Ini bahan kopiah lagi yang malam ni. And so Misha, Zuazri, Amirul Hakim, mana saudara saya, Cik Isham, apa khabar? Cikgu Muhammad, thank you watching. And so okay, thank you semua watching. So insyaAllah lagi habis lagu ni kita start. Habis lagu ni kita start. Saya tengah setting jap. Satu lagi sumber untuk tengok komen-komen. Tapi malam ni saya macam tak boleh tengok pula. Berjuang di arena, menentang
Liza. Lagi 4 orang. Kita share, minta share. Minta share ke wall masing-masing. Kita kongsi-kongsi je. Saya tak pandai. Kita kongsi-kongsi je. Saya tak pandai apa-apa pun. Kita kongsi-kongsi. Kita bagi tukar idea. Tukar idea. Mungkin ada new input. Saya pun masih belajar. So cara saya nak ingat ilmu saya yang saya belajar, saya berkongsi dengan orang lain lah. Terima kasih banyak Izian, Cik Hakim, terima kasih Cik Hakim sudi tengok. Cik Nazli daripada Melaka, thank you sudi. Share ke wall masing-masing, ke grup masing-masing, insyaAllah. Kita start sikit lagi kita start. Habis lagu ni kita start. Tak Su, Assalamualaikum, terima kasih. Cikgu Ahmad, Waalaikumsalam, terima kasih. Dah makan pun Cik Kamil Alhamdulillah dah makan. Jadi DJ ke Cik Syauki, terima kasih. Cik Syariman. Okay, kita stop lagu. Okay. Cantik warna baju hari ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kak Su pandai nyakat Kak Su Ada je. Zuazri, nasib baik kopi hadir malam ni. Yes. Belajar daripada kena bahan kan. Orang bahan kita kuasa pun. Okay. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Terima kasih di atas kesudian anda untuk bersama dengan saya malam ni untuk sesi 45 minit sembang ejen takaful. Biar tahu jangan confuse. Kan? Okey, itu tagline saya lah. Kan? Okey, Waalaikumsalam Cik Khairil Anwar. Terima kasih bosku. Okey, Waalaikumsalam. Okey. So selepas saya share hari Sabtu hari tu berkaitan dengan topik pertama, hai Anis. Dan topik pertama, bab pertama iaitu berkaitan dengan instrumen kewangan, financial instrument. Okay? So malam ni adalah sambungan kepada bab kedua berkaitan dengan piramid pengurusan kewangan atau segitiga pengurusan kewangan, perancangan kewangan kita. Okay? So ada 1-2 soalan yang saya dapat masa sesi pertama itu hari, masa tajuk instrumen kewangan hari itu. So insyaAllah hari ini saya akan kaitkan sikit lah sebab dia ada kaitan dengan malam ni punya tajuk. Okay, so terima kasih Rosmawati sudi watching. Okay, so terlebih dahulu diucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang join malam ni. Okay, so malam ni saya nak share tentang bab kedua tentang celik kewangan ni, bab kedua dalam berkaitan piramid pengurusan kewangan. Okay, so apa yang penting sangat piramid pengurusan kewangan ni? Okay, so kalau kita perhatikan bangunan yang tinggi, bangunan-bangunan yang tinggi yang mencakar langit kan, contoh macam KLCC kan. Kalau kita ambil contoh yang paling tinggi di Malaysia adalah bangunan KLCC lah, 88 tingkat, betul? 88 tingkat di mana ketinggiannya lebih kurang 451 meter. Okay, 88 tingkat. So bangunan setinggi 451 meter ataupun 88 tingkat tu, untuk membina bangunan tersegam indah macam tu, ia perlukan satu asas yang sangat-sangat kukuh. Okay. So terima kasih sebenarnya kepada semua yang baru watching. Zamzarina, Haliza, Mac Siti, frontliner. Siti Haliza ni frontliner di hospital Kuala Terengganu. Terima kasih. Ini tengah dekat hospital ke kat rumah. Terima kasih tengok. Cik Adi, terima kasih. Good sharing petang tadi. And good sharing. So abang tekan ni. Kan? So apa yang saya nak katakan adalah Linda Samsudin, terima kasih tengok. Pentingnya satu asas untuk menampung bangunan yang tinggi. And so kalau kita tengok bangunan KLCC yang saya masukkan tadi 88 tingkat ataupun 451 meter lebih kurang tu. And okay, tulisan terbalik, ya betul. Kejap lagi saya pusing.
saya ada masalah untuk saya punya device satu lagi tak boleh pakai malam ni. So sementara saya tengah bercakap ni, saya belum conteng. Kita macam ni dulu, nanti boleh saya balikkan. Mak Faizal Yahya, thank you tengok. Okay, so bangunan yang tinggi memerlukan asas konkrit foundation yang sangat-sangat kukuh. So bangunan KLCC tersebut 451 meter 88 tingkat tu memiliki satu asas yang sangat-sangat kukuh. Nak tahu kukuh tak kukuh, pembinaan asas KLCC itu saja dia gali sedalam 30 meter ke dalam. 30 meter ke dalam dan memerlukan lebih kurang 500 traktor untuk keluarkan tanah daripada 30 meter kedalaman. Kan tu kedalaman, keluasan bayangkanlah kalau KLCC itu berapa luasnya, tapi dalam dia sedalam 30 meter. Ni kita nak cerita tentang membina asas dulu kan, biar kita faham. So 30 meter ke dalam memerlukan 500 traktor untuk keluarkan tanah, dan proses untuk masukkan konkrit kan memerlukan 32,500 kubik konkrit tu berjalan selama 54 jam tanpa berhenti. Itu dia punya proses nak buat structure konkrit foundation pembinaan asas KLCC. Kan, so berapa lama nak buat tu? Tempoh pembinaan KLCC lebih kurang 7 tahun. Kalau kita baca sejarah, bermula daripada tahun 93 sampai 92, lebih kurang 92 sampai 1998 siap. So Syafiq Rahman, thank you. Kamel, boss, assalamualaikum. Thank you watching. Kan, so KLCC tu memerlukan tempoh 7 tahun untuk siap. Tetapi untuk buat foundation saja, konkrit asas saja, ni kita nak cerita kukuhnya satu bangunan, dan saya relatekan dengan piramid segi tiga kewangan kita kejap lagi. Okay, so kukuhnya foundation tu, nak siapkan foundation tu berapa lama tu? Dia mengambil masa 4 tahun. Almost separuh daripada masa keseluruhan untuk membina satu bangunan yang tinggi. So pentingnya membina asas ataupun memiliki asas yang kukuh dalam apa sahaja bidang, dalam apa saja segi perancangan kita, supaya apabila asas yang kukuh, kita boleh menampung pelbagai permasalahan akan datang, dia tak akan timbul. Okay? So itu cerita KLCC lah. Saya nak cerita KLCC, di mana kalau kita KLCC yang tersegam tinggi tersebut memiliki foundation yang kukuh. So sama juga dalam bidang kewangan kita ni, kalau kita duk cerita financial freedom, semua orang cerita financial freedom, betul tak? Semua orang duk cerita financial freedom. Okay? So financial freedom ni, kalau kita nak cerita financial freedom ni, kita kena tahu apa instrumen, apa yang terkandung dalam financial freedom. Okay? Kak Su, baca sejarah ya Kak Su. Ni petang tadi baru baca. Kan? Petang tadi baru baca. Cik Nazman Mahdi, hai bos. Assalamualaikum. Lama tak jumpa, tak communicate dengan bos. Kak Azilon, apa khabar Kak? Lama tak jumpa Kak. Akak duduk mana sekarang Kak? Khairul Amri, orang kampung saya. Okey. So balik kepada saya nak cerita tadi, piramid kewangan, pengurusan kewangan. So piramid pengurusan kewangan ni adalah asas dalam kita mencapai financial freedom. So kalau kita tak membina asas dalam financial freedom kita ni dengan betul, kita tak akan capai financial freedom yang kita idamkan. So financial freedom ni banyak definisi, bergantung pada masing-masing lah. Kan ada yang kata financial freedom bebas hutang. Ada orang kata financial freedom ni duduk goyang kaki pun dapat duit. So there is definisi, bergantung pada masing-masing punya definisi lah untuk financial freedom ni. Tetapi bagi saya, untuk mencapai financial freedom, kita perlu memiliki asas pengurusan kewangan yang sangat-sangat penting. Dan kita kena pandai menggunakan instrumen kewangan yang ada di market untuk mencapai kita punya financial freedom. Okay? So saya share sikit tentang financial freedom punya piramid pengurusan kewangan ni. Okey, saya pusing kejap lagi kamera untuk nampak tulisan lebih jelas lah, supaya
tak terbalik lah. Okay. So tapi minta kawan-kawan share lagi supaya ramai lagi lebih untuk watching. So kita sama-sama belajar. Saya tak pandai, kita belajar je. And so kita belajar supaya kita ada asas dalam kewangan. Sebab kewangan ni perlu diurus stabil. So bila perlu diurus stabil, so kita perlu ada sedikit knowledge. And ada sedikit knowledge untuk pengurusan kewangan. So kalau kita kita tak ada knowledge dalam pengurusan kewangan, so kewangan kita akan cacah merebak. Syukri Omar, Assalamualaikum, apa khabar? Classmate saya masih belajar. Okay, so saya share sikit berkaitan saya pusing kamera So kalau siapa yang baru masuk saya tak komen tu, nanti kalau ada soalan nanti last saya ni balik Ya. Minta share-share kepada semua ni. Okay, so pengurusan kewangan. Okay, masuk tak gambar ya? Okay. Segitiga, kita panggil apa? Piramid pengurusan kewangan. Piramid pengurusan kewangan. Piramid pengurusan kewangan. Piramid pengurusan kewangan dia ada 4 step. Okay? Step pertama adalah perlindungan. Step pertama perlu perlindungan. Okey, perlu perlindungan. So nak perlindungan kena pakai instrumen kewangan apa? Instrumen kewangan takaful. And yang ada di Malaysia, instrumen kewangan yang boleh memberi perlindungan kepada kita adalah takaful. Yang kedua, step kedua adalah saving, simpanan. Simpanan. So kita perlu ada simpanan. Okay? So macam mana nak ada simpanan, kena gunakan instrumen kewangan iaitu akaun simpanan. Yang ketiga adalah pelaburan. Okay? So pelaburan kita kena guna instrumen pelaburan, contoh ASB, fixed deposit, unit trust, whatever lah, itu pelaburan. Dan yang terakhir, step terakhir dalam piramid pengurusan kewangan, setiap orang perlu ada adalah pengagihan. Step pengagihan. Distribute. Dah cipta kekayaan, jangan lupa agih. Okay? So kenapa kita perlukan step ni? Perlindungan, kita perlu step simpanan, kita perlu ada pelaburan, kita perlu ada pengagihan. Saya beritahu, saya share sikit. Okay, perlindungan. Kenapa kita perlu ada perlindungan? Sebab kita nak kontrol sesuatu yang kita tak boleh kontrol. Macam mana ayat tu? Kita nak kontrol sesuatu yang kita tak boleh predict, sesuatu yang kita uncontrol. Kan? So, kita kena melindungi sesuatu yang kita tak boleh predict ataupun kita tak boleh kontrol. Seperti kematian awal. Kita tak boleh kontrol. Benda sesuatu yang kita tak boleh kontrol. Sakit, kematian awal, kemalangan. Apa lagi? Masuk hospital. Benda tu out of our control. So, kita kena plan, kita kena manage that risiko tersebut supaya ada organisasi lain yang memikul risiko tersebut. Jangan kita pikul seseorang. Okay? So, kita gunakan takaful. So, perlindungan adalah sesuatu untuk yang kita di luar kawalan kita. Simpanan pula adalah benda yang kita boleh kontrol. Benda yang boleh kita kontrol adalah sebab apa? Contoh, kita boleh kontrol contohnya, kita tahu lagi 15 tahun anak kita akan pergi universiti. So, kita boleh kontrol. 15 tahun, kita ada tempoh 15 tahun. Macam mana untuk membina atau untuk cipta satu tabung simpanan untuk dia belajar. Contoh, kita nak retire lagi 30 tahun. Kan? Lagi 30 tahun, kita nak pencen. So, kita boleh kontrol. 30 tahun kita ada tempoh masa dan berapa banyak kita perlukan. Kita boleh anggarkan. So, ni semua dalam kawalan kita. So, di sinilah benda yang kita boleh kawal, kita simpan. Benda yang kita tak boleh kawal, kita serahkan kepada perlindungan. Kita create akaun perlindungan. Okay? Pelaburan pula, macam mana? Pelaburan ni kita gerurkan kita punya aset. Kita simpan-simpan, jangan kita ada 100,000, 500,000. Jangan kita ada 100,000, 500,000, kita letak dekat akaun simpanan.
Sebab apa? Bila kita ada 100,000, 500,000, kita letak dekat akaun simpanan, kita rugi. Sebab apa? Interest dalam keadaan sekarang, interest dalam 3.5% hingga 5%. Interest. Apa? So kalau kita ada 100,000, 500,000, kalau kita letak dalam satu akaun simpanan, duit tu akan mengecut. Sebab apa? Dia tak akan bagi dividen, dia tak akan bagi pulangan. Kalau dia bagi pulangan pun interest rate lebih tinggi daripada dividen profit rate. So dekat situ duit kita tak grow. So kita perlukan akaun pelaburan untuk grow our asset. Okay? So pengagihan, last sekali pengagihan. Kenapa kita kena ada perancangan pengagihan? Supaya apa sahaja kekayaan yang dah kita cipta di bawah ni, kita boleh legacykan kepada next generation. Generasi tu generasi. 7 generasi ke 10 generasi pun tak kisahlah. Kan? So pengagihan ni yang memastikan segala kekayaan kita boleh dilegasikan kepada the next generation. Macam mana cerita cerita Piramli tu, Abdul Wahid kan. So 3 Abdul lah. Cerita 3 Abdul kan. Kan? So Ahmad Albab, cerita Ahmad Albab ke cerita ni kan? Lebih kurang macam tu lah. So pengagihan ni untuk tujuan legasi. Kan? Apa yang nak aku buat ni? Elok kata langgar kamera saja je kan. Kan? Okey. So faham kenapa kita kena ada pelindungan? Sebab kita nak kontrol sesuatu yang kita tak boleh kontrol. Kenapa kita kena ada simpanan? Untuk mencapai sesuatu yang kita boleh predict, untuk mencapai kita punya sesuatu sesuatu tujuan. Kenapa kita kena ada pelaburan? Sebab kita nak grow aset kita selari dengan perkembangan interest rate semua. Okey? Kemudian kenapa kita kena ada pengagihan? Supaya kita ada legacy. Kita punya segala kekayaan kita boleh dilegasikan, digenerasikan. Macam air. Air turun daripada apa? Turun daripada kawasan tadahan hujan. Turun daripada kawasan tadahan hujan di atas gunung, dia mengalir melalui sungai, masuk ke tasik, masuk ke sungai balik dan sampailah ke laut. So benda tu akan berpusing dan air tu akan mengalir tanpa ada sekatan, betul tak? So pengagihan ni penting supaya aset kita, segala kekayaan yang kita cipta akan senang ataupun lancar diwariskan atau dilegasikan kepada generasi kita. Okey. So kita pergi pada satu persatu, pelindungan, kan? So pelindungan ni ada 4 bilik. Jadi Kan? Pelindungan ada 4 bilik. Jangan sentuh. Pelindungan ada 4 bilik. Kan? So 4 bilik ni pertama apa? Apa yang kita perlu fokuskan kepada adalah satu, kematian pramatang. Premature death ataupun TPD. Tahu tak itu kan? Premature death ataupun TPD. So benda yang kita boleh kontrol tak kematian? Kita tak boleh kontrol. Sometimes kita premature death, mati terlalu awal. So benda yang kita tak boleh kontrol. So benda ni musibah yang akan menyebabkan financial crisis dalam sesebuah keluarga. Yang kedua adalah living benefit. Living benefit ni adalah dari segi kewangan yang kita perlu ada dalam sewaktu kita ditimpa musibah. Contoh kita kena sakit kritikal, kita perlukan kewangan untuk menampung segala kos perbelanjaan yang perlu, ataupun sepanjang kita masuk wad kita perlukan ada income. So living benefit kita perlukan. Yang ketiga adalah medical cost. Kita perlukan medical cost. So setiap kita, kalau kita nak mencapai financial freedom, so kita perlu ada perlindungan. Asas yang paling kukuh, perlindungan. Asas yang paling penting, perlindungan.
Kan? So perlindungan yang dimasukkan adalah setiap orang perlu ada protection kematian, premature death ataupun TPD. Kemudian setiap orang perlu ada perlindungan living benefit due to dread disease, critical illness. Yang ketiga adalah perlindungan dari segi medical cost. Kan? So medical cost. So berapa banyak perlu saya tak nak share lagi malam ni. Berapa banyak perlu saya tak nak share dulu lagi malam ni So nanti next bab nanti saya akan share. Yang ini berapa diperlukan. Setiap orang perlukan berapa protection. Yang ini perlu berapa, yang ini perlu berapa. Okey, yang tu bab perlindungan. Yang kedua, bab simpanan. Okey, simpanan. Ya, bye. Okey, bab perlindungan, bab simpanan. Bab simpanan dia ada 2 bilik. 2 bilik untuk apa? Satu, setiap orang perlu ada account untuk emergency cash. Emergency cash. Yang kedua, perlu ada akaun simpanan untuk apa? Untuk retire, untuk pencen. Retire, education, haji. And so apa lagi? Retirement, education, haji. So dan lain-lain lah, etc lah. Untuk kegunaan personal. And so emergency cash. Okey, bab cerita nak tentang emergency cash ni, saya nak share sikit sebab daripada bab pertama itu instrumen kewangan tu ada salah seorang yang bertanya, dia kata dalam keadaan PKP sekarang ni bagaimana kewangan perlu diuruskan. Adakah bagus untuk melabur ataupun bagus simpan? Okey. Saya nak share sikit fakta rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia ada almost 32 juta rakyat Malaysia. Di Malaysia ni ada 32 juta. Lebih kurang 75% rakyat Malaysia memiliki simpanan tak sampai pun 1,000 dalam akaun dia. 75% rakyat Malaysia memiliki simpanan bawah RM1,000. Itu rakyat Malaysia. Okey, kemudian 18% lagi kalau dia ada simpanan pun, ni kita nak cerita emergency cash. Kalau orang Malaysia 32 juta ni, hanya 18% saja dia ada emergency cash. Iaitu dia ada, kalau apa-apa berlaku pada dia, macam sekarang ni PKP tak boleh kerja kan, 6 bulan whatever ni kan. Dia ada saving 3 bulan yang boleh bertahan. Contoh gaji, komitmen dia, gaji dia 3,000 sebulan. So dalam akaun dia ada 9,000. Boleh bertahan 3 bulan saja. So berapa ramai orang ada emergency cash macam tu? 18% saja. Lagi 7% atau 6% lagi orang Malaysia memiliki 6 bulan ke atas punya emergency cash. Kan? So secara kesimpulannya rakyat Malaysia 75% tidak memiliki emergency cash. Sebab apa? Sebab habit menyimpan, habit perbelanjaan tidak betul. So next saya akan share kenapa kita susah sangat nak menyimpan. Okay, so emergency cash ni sebaiknya kita perlu ada 6 bulan punya amount. Kalau kita ada 6 bulan dalam account kita, 6 bulan punya perbelanjaan, 6 bulan punya gaji kita dah ada dalam account kita, maksudnya baru kita layak bercakap tentang pelaburan. Kalau kita tak ada ni, better jangan cerita tentang pelaburan. Sebab apa? Pelaburan perlukan masa. Pelaburan perlu ada turun naiknya. Kan? So kita takut ramai orang kita, orang Melayu, kesilapan orang Melayu melabur adalah bila harga naik dia membeli, dia melabur. Bila harga turun dia menjual. Itu silap orang kita dalam melabur. So kalau tanya saya sekarang ni bagus tak melabur? Sekarang ni bagus melabur. Waktu sekarang ni dalam keadaan COVID-19 ni, waktu yang sangat bagus untuk melabur. Sebab apa? Sebab harga pelaburan tengah jatuh. So nanti lepas habis COVID nanti harga akan naik. So kalau nak melabur, this is the right time untuk melabur. Okay, emergency cash, faham So penting setiap orang kena ada emergency cash 6 bulan.
So kalau kita dah ada 6 bulan punya emergency cash dalam akaun, so kalau dah berlaku macam sekarang ni PKP ni dianggarkan dalam dalam anggaran 3 hingga 6 bulan tak boleh kerja, ada masalah tak? Kalau dah ada ni, kita dah ada emergency cash ni, tak ada masalah. Kita takkan ada masalah kewangan pun. Tambah lagi moratorium ni. Banyak betul duit. Kan? So salah satu cara untuk ada macam mana nak buat emergency cash dalam tempoh sekarang ni, gunakan moratorium tu. Moratorium tu kan 6 bulan. Anda punya jual, bayar kereta, bayar rumah semua tu kan tak payah bayar kan. So duit ni simpan. Letak dalam satu akaun, letaklah dekat mana-mana akaun yang senang kata pegang kat situ. Kalau emergency nak pakai baru pakai. Kalau setakat nak belanja McD, nak belanja makan luar ke apa tu tak payah pakai. Itu belanja pakai duit perbelanjaan. Nanti saya akan share juga macam tu. Okey? So ini emergency cash. So retire, education, haji, etc. So ni semua ni kita kena ada simpanan. Okay? So kenapa kita kena ada retirement punya account? Sebab apa? Kita tak boleh bergantung kepada KSP saja. Kan? Kalau kita bergantung kepada KSP saja, kita akan retire dalam keadaan pencen, retire dalam keadaan miskin. And education. So kalau kita ada simpanan regular untuk anak kita, tujuan education, kita tak perlukan lagi pinjaman. So kita ada dua pilihan saja untuk anak kita further study. Kita ada dua pilihan saja. Option pertama, option kedua. Option pertama adalah kita simpan daripada sekarang, waktu dia umur kecil, kita simpan sampai umur 18, kita earn interest dan kita ambil duit tu untuk belanja dia, belajar. Pilihan kedua yang kita ada adalah kita tak payah buat apa-apa sekarang masa dia kecil, sampai dia umur 18 tahun nanti barulah kita buat pinjaman. Dan apa yang kita perlu buat adalah, yang saya tengah tengok ada rondaan. Kan? So apa yang kita perlu buat untuk anak kita 18 tahun nanti, kalau dia umur 18 tahun, kalau kita tak ada saving, kita perlu gunakan option kedua, iaitu kita perlu buat buat pinjaman dan kita perlu bayar interest. So terpulang pada kita nak pakai option pertama ataupun option kedua untuk education. Haji pun sama, kita perlu ada saving. So simpanan ni, bila kita dah ada saving, baru kita boleh cerita talk about pelaburan. Kalau kita simpanan pun tak ada, 6 bulan, 3 bulan pun tak ada, dekat sini tak ada, belum sesuai kita bercerita tentang pelaburan sebenarnya. Sebab apa? Pelaburan ni, dia perlukan masa. Ini investment. Investment kita kena faham. Investment, ni investment kan, dia perlukan masa. Dan kita kena faham rule dia punya law. Law pelaburan. Law pelaburan maksudnya apa? High risk, high return. Low risk, low return. Dia tak ada kata low risk, high return. Jarang ada pelaburan macam tu. Memang susah nak dapat. So kita kena faham, bila kita melabur suatu tempat, kita perlukan masa yang medium to long term untuk duit tu grow. Okay? Kemudian dan kita kena faham, jenis pelaburan yang kita masuk adalah high risk, high return. Kalau kita nak return yang tinggi, kita perlu ambil risiko sikit. Kita kena masuk akaun pelaburan yang lebih agresif. Kan? So bila dia agresif, dia akan bagi high return kepada kita. So pelaburan. Kan? So that's why kalau kita ada simpanan, kalau kita ada duit simpanan kat sini untuk personal use, dekat sini kita dah ada, sini kita dah settle, sini pun kita dah ada. Macam ni kita buat pelaburan. Sometimes bila kita ada duit lebih, macam ni lah, senang kita buat calculation kan. Contoh kan, kita punya katakanlah gaji kita 5,000 sebulan gaji. Gaji 5,000 sebulan, kita perlu ada dalam emergency cash lebih kurang 30,000. Okey. Kita dah ada dah satu akaun berjumlah 30,000 emergency cash kita. Dalam emergency cash kita. Tak maaf, ada iklan sikit. Ada iklan jual susu bayi. Kan? So kalau kita dah ada, kalau kita bergaji 5,000 sebulan dan kita dalam akaun kita dah ada 30,000 dalam emergency cash kita, okay, that is the right time untuk kita mencari peluang pelaburan. Contoh, kita teruskan simpanan lagi, duit akan pergi pada 50,000 dalam emergency cash, betul tak? So 20,000 yang lebihan tu dalam emergency cash tu, duit itulah kita gunakan untuk melabur. Bila kita gunakan duit macam tu, kita mempunyai cukup waktu
untuk duit to grow. Bila kita ada emergency, kita tak akan keluarkan duit pelaburan, kita akan keluarkan duit emergency cash. That is the cara dia. Kalau kita guna duit pelaburan, kita tak ada ni, kita baru invest 2 tahun dalam keadaan pelaburan tengah menurun, lepas tu kita ada emergency, kita akan guna tak duit pelaburan? Kita akan guna, pasti kita akan guna. So bila guna, kita akan rugi lah. So that's why pentingnya kita kena ada emergency cash. Dah ada emergency cash, baru kita create pelaburan. Okay. So pengagihan, last kali pengagihan. Pengagihan apa? Pengagihan untuk legacy, betul tak? So macam mana kita nak pastikan kita punya segala kekayaan yang kita dah cipta bawah ni, kekayaan aset yang kita dah cipta, kita macam mana kita nak legacykan kepada kita punya next generation, anak kita, kan? So kita perlu buat will, buat wasiat. Kan? Anak saya yang darjah 5 pun dah belajar apa? Dah belajar Farid. Kan, dah belajar kan? Jangan angguk orang tak nampak. Dah belajar belum Farid? Dah. Kan? Anak saya darjah 5, sekolah agama Johor dah belajar Farid. Kan? Dia sibuk duk tanya saya pasal Farid. Saya pun tak tahu. Kan? Kan? So ini adalah piramid pengurusan keuangan. Okey? Piramid pengurusan keuangan. Okey. So basically ini yang saya so maksud apa yang saya boleh simpulkan sebelum saya tengok kalau ada soalan kalau ada soalan boleh di komen, di ruang komen. Ada soalan tak? Saya punya bahagian teknikal ada. Dia kata ada. Dia ada ngangguk kepala kata ada. Okey. Yang penting ada view tak? View ada berapa ramai? 28. Okey, 28 okey. Saya ingat saya cakap seorang yang tadi. Okey. So pengurusan kewangan ni, inilah piramid pengurusan kewangan, inilah asas dalam kita merancang kita punya kewangan untuk mencapai towards financial freedom. So kita kena ada 1 2 3 4. Kita tak boleh 1 2 tak ada, kita boleh cerita pelaburan. Jarang berlaku. Tapi inilah kebanyakan kesilapan masyarakat kita, di mana 1 2 ni dia tak ambil berat, dia terus sibuk mencari peluang pelaburan. So bila terus pergi pada peluang pelaburan, bila berlaku macam sekarang ni, itulah kerja tak ada, gaji separuh dah pening. Terpaksa keluarkan duit pelaburan. Duit pelaburan pula dalam keadaan rugi sekarang, harga tengah jatuh kan. So masa ni lah konflik ni berlaku, salahkan ejen whatever lah kan. Tapi itulah punca-puncanya, kan. So inilah panduan sedikit yang saya boleh sharekan berkaitan piramid pengurusan kewangan yang kita perlu ada, setiap kita perlu ada. Ini sangat-sangat asas supaya kita boleh capai kita punya impian untuk menjadi financial freedom, seseorang yang financial freedom. Financial freedom macam saya kata tadi, banyak definisi dia. Definisi dia bebas hutang, duit masuk, goyang kaki pun duit masuk. That is terpulang lah. Tapi bagi saya financial freedom adalah kita bebas hutang satu, dan kita ada sumber keuangan yang berterusan. Sama ada kita hidup ataupun sama ada kita lepas kematian kita. Pendapatan berterusan kepada waris kita akan terus berjalan juga. Ataupun financial freedom bagi saya juga adalah pendapatan berterusan dapat kepada saya walaupun saya dalam keadaan ditimpa musibah penyakit kritikal. Pendapatan masuk dan saya tak perlu menjual aset untuk menampung kos rawatan saya, everything. So there is financial freedom. Financial freedom bagi saya ada sangat luas. Selain pada tiada hutang, dia adalah bagaimana kita merancang untuk memastikan pendapatan kita berterusan dalam apa sahaja keadaan. Sama ada kita ada ataupun kita tidak ada, sama ada kita sihat ataupun kita sakit. Pendapatan berterusan. Okay, so saya pusing balik Okay. Ada apa soalan tak? Ada apa-apa soalan? Ustaz Zamsul, terima kasih. Sudi watching. Khairil, terima kasih watching. Mas Kinabanu watching. Thank you. Sahal Azmalia. Liza ken salam Lia. Thank you watching. Faizal Yasid.
Sida Sufi, thank you. Hisham, AM Daud, thank you watching. Sarifuddin, Sarul Amri, thank you watching. Rashdan, Bos Izani, Cik Farid, thank you. Kak Aminah, thank you. Irfan, thank you. Saziana, Lanasha, semua thank you yang watching. Cik Din, Cik Idris pun thank you. Bos, CAO, Assalamualaikum. Cik Nazrul, thank you watching. And so, alamak, IFP pun ada watching. Malu lah saya. Puan Hafizah Wagiran, IFP ni, malu saya dia. Saya yang tak ada apa, cikai-cikai yang tak ada cert ni. Okay, so soalan saya tengok jaga-jaga baju Melayu tu. Okay, memang kena jaga-jaga ni. Selamat puasa Kak Aziz. And so dah pukul apa dah? Okay lah, so dah 40 minit kan. So saya go to Haji Amran, thank you watching. Rizwan, anak saudara saya, thank you watching. Saya tengok jangan saya cari ada soalan tak? Ada apa-apa soalan tak? Okay, so tak ada apa-apa soalan ni. So tak ada soalan, tak perlu ni lah. Pelaburan ambil masa nak redeem, betul? Kan? So dia perlu pelaburan ni dia ada tempo matang dia lah. Senang kata tempo matang. Kita perlukan masa. Contoh kalau kita letak fixed deposit pun kita kena tunggu 1 bulan. Paling pendek tu. Kalau kita withdraw sebelum 1 bulan kita akan ada loss kerugian kan. So kita perlu ada setiap pelaburan, akaun pelaburan dia mesti ada tempoh masa yang kita kena sabar. Kan? So tak ada apa-apa persoalan Anak saya kata power semua faham apa yang saya cerita. Bukan. So memang tak ada soalan lah. And thank you 28 orang yang watching. Harap-harap dapat sesuatu yang bermanfaat malam ni untuk sedikit knowledge yang kita berkongsi lah. Saya berkongsi saja, saya bukan mengajar, saya berkongsi saja, saya tak pandai. So hopefully dapat membantu sedikit dalam anda membuat perancangan kewangan lah. So PKP yang berlaku sekarang ni kan, setiap orang ada lebihan kewangan. Sebab apa? Moratorium tu kan, sebab apa moratorium? Moratorium ni membantu kita mengubah habit kita, mengubah kita punya pengurusan kewangan. Kita dah kena belajar daripada apa yang berlaku ni, kita kena belajar dan perlu mengubah pengurusan kewangan kita. Kan ramai macam saya kata tadi 78% rakyat Malaysia tak ada duit saving pun dalam emergency fund, emergency account. So ini lah moratorium tu lah anda gunakanlah untuk mencipta 6 bulan punya emergency fund, emergency account anda. Simpan terus. Kalau anda punya bayar rumah 1,500, bayar kereta 1,000, dah 2,500 tu lah. 2,500 kali 6 bulan lebih kurang berapa ribu? 15,000. 15,000 lah anda simpan. Jangan pula enjoy moratorium, tak ada apa kerajaan bagi moratorium, duit ada access 2,500 sebulan, anda belasah enjoy, lagi teruk ah. Nanti lepas habis moratorium lagi teruk keadaan kewangan kita. So pastikan setiap setiap bulan access 2,500 yang bayar kereta, bayar rumah tu contoh 2,500 lah. And so 2,500 tu ketepikan terus, simpan dalam satu akaun. Supaya apa? Itulah anda wujudkan emergency account. Okey, ada satu soalan daripada Rosma, macam mana nak yakinkan masyarakat tentang perlindungan dulu baru invest? Macam mana nak yakinkan masyarakat tentang perlindungan dulu baru invest? Ini salah satulah bercerita tentang piramid pengurusan kewangan, pun salah satu cara yang pernah saya gunakan, yang saya gunakan juga untuk educate people tentang mana datang dulu. So kalau kita tengok ni, kalau kita kalau kita bayangkan sebuah bangunan, ini adalah asas pengurusan kewangan. Bawah ni asas pengurusan kewangan. So pentingnya asas ni macam mana pentingnya asas bangunan KLCC tadi saya cerita. Kan kalau asas tak ada, tiba-tiba kita terus bina dia punya dinding. Agak-agak ribut datang, tumbang nak bangunan tu. Kan? So itu ada. So bagi tahu masyarakat bahawa piramid pengurusan kewangan ni
adalah seperti sebuah bangunan di mana takaful perlindungan ni adalah asas foundation bangunan tersebut. So kalau anda dah ada ni, anda layak bina bangunan yang kukuh. Selepas tu anda nak invest ke apa. Tapi kalau anda tak ada asas, tak ada tapak pun, tiba-tiba anda naikkan apa? Kita panggil naikkan dinding je. Apa akan berlaku? Kalau ribut datang, kalau hujan datang. Kan? So apa yang berlaku adalah bangunan tu akan runtuh. Sama juga dengan kewangan kita. Kalau kita tak ada ni, kita ada pelaburan. Okay, you ada almost 1 million. Saya setuju dengan you. Katakanlah you ada invest dekat unit trust. Whatever lah, dekat mana lah akaun pelaburan. And you ada 1 million. So that 1 million, how long you nak pastikan dia double up? Katakanlah kalau kita ikut rules investment, rule 72. Rule 72, kalau dengan pulangan setiap tahun sebanyak, kita kata purata lah. Mana kalkulator saya? Kita ikut rule 72, duit dia 1 juta tu akan berganda jadi 2 juta. Kalau kita ambil kira dengan pulangan berapa persen? Setuju kalau saya ambil katakan 6% punya pelaburan. Purata kalau kita cerita 10% benda yang jarang-jarang berlaku. Sekarang ni kalau kita ambil purata 6%. So 72 bahagi dengan 6. Maksudnya dia perlukan kurang-kurang selama 12 tahun untuk duit dia berganda jadi 2 juta. Betul tak? So 12 tahun tu panjang ke pendek? Dan apa yang dia boleh guarantee dalam tempoh 12 tahun tu? Adakah dia guarantee dia akan sihat selama 12 tahun akan datang? Dalam tempoh 12 tahun akan datang, adakah dia boleh guarantee dia masih hidup? So kalau dia tak guarantee, benda itulah yang menyebabkan dia kena sesuatu yang tak dijangka tadi, sesuatu yang dia tak boleh guarantee, yang di luar kontrol dia kena serahkan pada takaful. Kan? So 1 juta tersebut, you jangan bagi I 1 juta, you bagi I 12,000 je setahun. You simpan, you park cik parking duit cik 12,000 setahun di takaful, you ada another 1 million. So anything happen to you, you dah ada 2 juta. That's simple as that. Simple macam tu je sebenarnya, kan? So balik cerita, pelaburan tu perlu masa. Ya, betul, kadang-kadang masyarakat tak faham tentang ini, jadi kita yang kena share dengan dia orang. Ya, betul. Saya setuju dengan Rosma. And so hopefully cara-cara yang saya share tadi boleh ni lah, boleh pakai lah. Kan? So lain ada Rahayu Aminah Seman, thank you watching. Boss Rafizul, thank you watching. And Azaha, thank you watching. Sulaiman Pomen, Daksu, thank you watching. Kak Nora, thank you watching. So saya rasa dah lepas 45 minit. Kan? Dah pukul 10 dah pun. So itu saja saya rasa malam ni untuk saya share tentang piramid pengurusan kewangan ni. Kan? So hopefully ada something new yang anda the best time saving more money. The best time saving more money. Ya, betul tak? And so hopefully apa yang saya share malam ni adalah sedikit yang knowledge yang anda boleh pakai. Kan? So kita sama-sama belajar, berkongsi pandangan. So kalau anda ada pandangan, ada pendapat ataupun ada kesilapan dalam saya berkongsi tadi, so anda boleh terus di komen lah. Boleh di komen terus, hantar soalan, hantar perbetulkan saya di komen pun boleh, tak ada masalah. Waalaikumsalam Kak Rahayu. And so thank you watching malam ni. Hopefully dapat something new. And Cik Jamil, Teluk Belanga. Assalamualaikum Cik Jamil. Abang Jamil, apa khabar Abang Jamil? And okay, so thank you very much. Terima kasih banyak. Saya mohon ampun, maaf segala kesilapan, kekurangan, ketelanjuran bahasa saya kalau ada, saya mohon maaf. Terima kasih banyak di atas perhatian anda. Mohon maaf di atas segala kekurangan saya. InsyaAllah kita jumpa next topik ada pada hari Rabu. 2 hari sekali saya akan live, kan? So bab ketiga, saya preview sikit bab 3.
Saya preview sikit bab ketiga. Session board. 433. Bab ketiga berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan terbalik. Kita pusing kat sini. Berkaitan dengan financial position, financial formation. Kan macam main bola lah kan. Kita tengok. Ya ke financial ni ada posisi dia. Kan ada formasi dia. So saya akan share hari Rabu malam. Kan kalau doakan kalau ada line okey semua. Duduk kampung biasa lah, kadang-kadang line ciput. Kan? Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat puasa, menyambut puasa Ramadan Karim. Bye bye. Bye 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 Unais. Inilah suasana tempat saya buat rakaman sebenarnya. Bukan rakaman, buat live. Inilah suasananya kan. Okay, bye. Assalamualaikum. Share. Walaupun 28 je yang view, nanti anda share nanti view-nya akan meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Liverpool? Apa Liverpool?